Ya, hari ini merupakan hari pertama bermulanya PKPP yang kalau kita lihat adalah merupakan pra-kemenangan kepada rakyat Malaysia. Dan masih lagi dalam segmen Realiti Rakyat bersama saya, Gigi dan juga Naila. Tadi kita bersama Encik Jayakumar, pengusaha kedai gunting rambut yang akhirnya membuka semula kedainya selepas 3 bulan ditutup. Ini adalah fasa yang amat penting buat setiap sektor ekonomi negara yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP sejak Mac lalu. Kita boleh lihat fasa pemulihan ini sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini yang cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Naila. Ya, jadi untuk membincangkan tentang perkara itu, kita terus bersama Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud, merupakan Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik, Kuala Lumpur. Terima kasih Prof bersama kami pagi ini. Dan kita memasuki fasa baharu iaitu PKPP hari ini. Bagaimana pandangan Prof sendiri? Mungkin ada rasa sedikit khawatir ataupun yakin dengan masyarakat kita yang bersedia mengamalkan normal baru. Bagaimana perasaan Prof? Saya rasa setelah kita mengalami PKP daripada 18 Mac sehingga sekarang, walaupun PKP telah berubah daripada PKP kepada PKPB dan sekarang kepada PKPP, ternyata bilangan jangkitan baru, kes baru COVID-19 ini telah nampak penurunan yang begitu memberansangkan. Jadi ini membayangkan bahawa disiplin rakyat Malaysia ketika PKPB yang menjadi penentu untuk kejayaan kita membawa turun jangkitan COVID-19. Oleh yang demikian, saya amat optimis bahawa PKPP yang sekarang berkuasa ni boleh kita jalankan dengan jaya dengan syarat kita meneruskan disiplin dan mengikuti SOP dan garis panduan yang telah dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan, pihak kerajaan dan pihak yang berkuasa. Jadi saya rasa insya-Allah kita bolehlah pastikan bahawa jangkitan ini tidak menular dengan teruk. Tapi yang pentinglah adalah disiplin kita. Sekiranya kita berdisiplin, saya rasa insya-Allah kita boleh lakukan ini. Prof, kalau kita lihat, kalau Prof mengatakan mengenai disiplin, ada juga beberapa pihak berpandangan mereka yang kurang berdisiplin inilah yang akan boleh menyumbang kepada peningkatan kes. Tapi ada juga berpandangan bila PKPP ini dilaksanakan, ia masih terlalu awal untuk negara buka semula ekonomi, mulakan beberapa aktiviti sosial ketika ini. Dan bagi pandangan Prof sendiri, adakah keputusan kerajaan ini tepat pada masanya? Kita mesti ingat bahawa lambat laun ekonomi terpaksa dibuka. Kita tidak boleh berada dalam PKP selama-lamanya. Dan PKPB pun memang masih lagi membebankan rakyat disebabkan beberapa sektor ekonomi tidak boleh dibuka. Walau bagaimanapun kita tahu bahawa ia mengambil masa untuk membuka semua sektor ekonomi. Dan kita tidak mahu bahawa pembukaan ini terlalu lama disebabkan kesukaran untuk mencari dana, untuk mencari pekerja baru, untuk melatih semula dan sebagainya. Dan disebabkan banyak SOP dan garis panduan yang perlu kita ikuti sebagai pengusaha dan tuan punya perniagaan dan sebagainya. Jadi lebih baik murah sekarang daripada kemudian. Dan kita tidak ada masa yang paling baiklah. Kita tidak boleh katakan kita perlu menunggu sehingga jangkitan semua sifar. Sebab itu sesuatu yang walaupun boleh dilakukan tetapi mungkin makan masa terlalu lama, pertama. Kedua, tidak ada kepastian bahawa bilangan jangkitan COVID-19 yang baru akan jatuh kepada sifar. Jadi daripada kita menunggu hingga yang sampai ke sifar dan sebagainya, baik kita mula buka sekarang. Dan yang penting seperti yang saya katakan dahulu, semasa PKPB, sekarang tanggungjawab adalah pada rakyat. Jadi kalau kita berdisiplin, kita bertanggungjawab, kita tidak lupa bahawa virus ini masih lagi di kalangan masyarakat kita, maka insya-Allah kita boleh lakukan. Dan proses penyesuaian diri ni, saya rasa dalam kebiasaan baru ni akan makan masa. Jadi kalau kita beri diri sendiri 2 bulan lebih untuk menyesuaikan sehingga 31 Ogos, sebab PKPP adalah sehingga 31 Ogos.
Dan kita mesti ingat bahawa dalam tempoh PKPP ini, masih ada lagi sektor ekonomi yang belum dibuka. Dan masih ada lagi sektor yang masih perlu masa lagi seperti sempadan dan sebagainya. Jadi kalau dari segi pelancongan misalnya, kita perlu bergantung kepada pelancongan domestik. Dan ini memerlukan kita menyesuaikan diri dulu. Sama ada pelancong domestik kita boleh menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Jadi kalau kita boleh membiasakan diri dengan pelancong domestik yang mungkin lebih berdisiplin, maka insya-Allah kita boleh menghadapi pelancong luar dengan lebih baik lagi. Jadi saya nampak bahawa ini adalah masa yang sesuai dan daripada angka-angka dan juga analisa yang telah dilakukan oleh pasukan saya rasa tidak ada masa yang lebih sesuai daripada sekarang. Dan saya berharaplah bahawa ini akan menjadi satu kejayaan pada rakyat Malaysia. Supaya apabila 31 Ogos tiba, kita telah berjaya menunjukkan kepada dunia bahawa kita boleh membuka ekonomi dan kita boleh hidup dengan virus ini. Sebab virus ini tidak mungkin akan hilang dengan begitu mudah sekali lah. Jadi kita perlulah hidup dengan virus itu seketika lagi. Ya, Prof. Bila Prof katakan begitu melihat kepada Prof juga sebagai seorang Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik KL, kita nak tahu Dr. Nur Hisham ada mengatakan bahawa kita boleh putuskan rantaian COVID-19 tanpa vaksin. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Memandangkan virus ini sudah pun menjadi pandemik, adakah ia bakal menjadi virus bermusim, kerap berulang kembali? Bagaimana pandangan Prof? Sebenarnya kalau dari segi epidemiologi, ada beberapa wabak di dunia yang telah datang dan pergi. Bukan pergi dan tak kembali lagi, mungkin boleh kembali lagi. Seperti SARS, seperti MERS dan sebagainya. Dan tidak ada vaksin untuk virus-virus tersebut. Tetapi kita boleh hidup dengan virus tersebut. Jadi ia bermaksud bahawa bukan semua penyakit virus dan kebanyakan daripada penyakit virus ini tidak ada vaksin pun. Jadi kita boleh hidup tanpa vaksin. Sebab dari segi epidemiologinya, ada beberapa kemungkinan dengan virus baru seperti ini. Pertama, virus ini akan menjadi lebih teruk dan kita terpaksa mencari jalan yang lebih baiklah untuk mengatasi virus ini. Kedua, kita menemui suatu ubat yang boleh sekurang-kurangnya mengurangkan kesan jangkitan penyakit itu. Ketiga, kita mempunyai suatu vaksin yang berkesan. Dan keempat, yang ini adalah suatu kemungkinan juga. Virus ini akan berubah bentuk menjadi suatu virus yang tidak begitu teruk kesannya dan mungkin menjadi suatu virus seperti virus influenza. Ia ada setiap tahun, terutama sekali di negara yang beriklim sejuk misalnya, tetapi bukanlah mendatangkan kematian yang begitu banyak. Jadi ada empat kemungkinan ini. Sama ada ia menjadi lebih teruk, itu nauzubillah, kita berharap ia tidak akan berlaku. Kedua, kita mendapat vaksin. Ketiga, kita mendapat ubat yang berkesan. Dan keempat adalah virus sendiri akan berubah bentuk. Jadi kalau mutasi berlaku dan berubah bentuk yang menjadi kurang teruk, maka insya-Allah kita akan menganggap ia sebagai penyakit lain seperti denggi juga, yang mana kadang-kadang bermusim, kadang-kadang dia teruk, kadang-kadang dia tidak berapa teruk. Jadi sebab itu saya rasa nak mengharapkan vaksin ni, ya ada kemungkinan kita dapat vaksin, tetapi ada kemungkinan juga tidak ada vaksin yang betul-betul berkesan ataupun yang boleh mencegah penyakit ini. Tetapi mungkin penyakit ini sendiri ia akan berubah bentuk menjadi suatu penyakit yang tidak begitu teruk sekali. Baik, Prof. Terdapat 7 teras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang kalau boleh saya bacakan. 1. Pengukuhan kesihatan awam, perundangan penguatkuasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi, pembudayaan kebiasaan baharu, pemerkasaan tanggungjawab komuniti dan perlindungan golongan berisiko. Buat Prof, mana antara 7 teras pelaksanaan ini yang perlu diutamakan, perlu dipentingkan? Saya rasa semua ini adalah penting. Disebabkan
saya nampak daripada 7 strategi ini, ia mengikuti 6 langkah yang telah disyurkan oleh WHO dalam penyembritannya pada bulan April, di mana WHO telah mengesyorkan 6 langkah ni. Saya rasa mungkin orang Malaysia pun dah tahu jugalah tentang 6 langkah ni. Cuma yang ditambah tu pembudayaan kebiasaan baharu tu. Pembudayaan kebiasaan baharu tu tidak ada dalam 6 langkah tu, tapi lebih kurang samalah. Yang lain tu saya rasa ada penambahan yang biasa. Jadi kalau sekiranya kita boleh membiasakan diri dengan norma baru ni, saya rasa insya-Allah yang lain tu tak begitu sukar. Tetapi semua ni, ketujuh langkah ni sebenarnya adalah langkah yang lebih kurang sama lah pentingnya. Jadi saya tidak boleh katakan mana langkah yang lebih penting daripada yang lain. Cuma mungkin yang kita perlu ambil perhatian sedikit adalah langkah pengawalan virus ni daripada luar. Disebabkan yang lain mungkin di dalam kawalan kita sendiri. Tetapi kemasukan virus ni daripada melalui sempadan kita adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian lebih. Disebabkan ini adalah di luar kawalan kita. Kadang-kadang kita apabila kita membuka balik sempadan, ini adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Disebabkan kita mempunyai hubungan dengan banyak negara dan Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem perdagangan yang bebas. Jadi kita mengamalkan free market. Jadi free market bermaksud bahawa kita memang mempunyai perdagangan dengan lebih kurang lebih daripada 100 lebih negara lah. Dan ini akan mendatangkan risiko sedikit. Kita juga tahu bahawa banyak lapangan terbang telah ditutup disebabkan kebimbangan bahawa virus ini boleh datang semula daripada negara yang masih lagi mempunyai penularan dan jangkitan yang tinggi. Dan itu yang saya rasa memang ada kesukaran sedikit. Tapi yang lain tu saya rasa tidak begitu sukar. Ya, Prof. Malah saya rasa pembudayaan kebiasaan baharu dan pemasukan tanggungjawab komuniti adalah sesuatu yang lebih kurang sama lah. Sebab kita perlu juga membiasakan komuniti masyarakat sebagainya. Baik. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud memberikan sedikit pencerahan tentang pentingnya kita sama-sama terus memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini, walaupun mungkin kita dapat saksikan kes sifar insya-Allah pada masa depan di Malaysia, tetapi virus itu kita jangkakan mungkin kekal lagi di sempadan kita, masih lagi perlu kawalan itu. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba, dan kita akhiri Awani Pagi segmen Realiti Rakyat di sini bersama saya Nala Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.